Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Oke, tanpa membuang masa, kita terus kepada isu hangat kita hari ini. Saudara-saudara, akhirnya warisan dalam satu kenyataan yang menggemparkan seluruh kepimpinan politik Malaysia, terutamanya kepimpinan politik di negeri di bawah Bayu, di negeri Sabah. Warisan kecam rancangan sambut hari jadi Musa selama 3 bulan. Sabah, negeri yang mempunyai kadar kemiskinan tertinggi di negara ini, bakal menganjurkan sambutan ulang tahun selama 3 bulan untuk Tuan Yang Terutama TYT Musa Aman. Berita mengenai perayaan itu hadir ketika SPRM menyiasat beberapa adun termasuk menantu Musa, Arifin Arif, berhubung dakwaan rasuah yang dikaitkan dengan lesen cari gali mineral. Oke, adakah persoalan yang ditimbulkan di sini boleh menjadikan satu kesan yang sangat buruk terhadap kepimpinan politik di Malaysia dan terhadap Tuan Yang Terutama Musa Aman? Adakah ini boleh menjadi penyebab kepada peletakan jawatan terhadap TYT Sabah ataupun pelucutan jawatan? Itu hanya pertanyaan daripada saya. Warisan akhirnya mengecam rancangan tersebut, yaitu rancangan sambut hari jadi Musa selama 3 bulan. Saudara-saudara, di sini saya ada selitkan beberapa jenis produk. Anda boleh lihat produk mana satu yang sesuai dengan Anda. Boleh pilih-pilih mana satu yang ngam. Tekan, jangan kasih lama. Order macam biasa, macam dekat Shopee. Bagi Timbalan Presiden Warisan Daryl Laking, menggunakan dana awam untuk sambutan dengan tempoh panjang itu adalah tidak boleh diterima. Secara peribadi, jika pembayaran kos yang akan diguna demi merayakan hari jadi TYT Sabah ini datang daripada dana persendirian dan bukan daripada dana kutipan cukai yang akan dijenamakan sebagai duit kerajaan, tak ada isu. Tetapi merayakan selama 3 bulan dan menggunakan dana yang datang daripada cukai dibayar rakyat atau cukai yang datang daripada hasil bumi Sabah semestinya ada isu. Secara peribadi, jika pembayaran kos yang akan diguna demi merayakan hari jadi TYT Sabah ini datang daripada dana persendirian dan bukan daripada dana kutipan cukai yang akan dijenamakan sebagai duit kerajaan, adun moyog itu berhujah bahawa sambutan sehari sudah mencukupi dan dana negara harus diutamakan untuk keperluan penting seperti beasiswa pelajar, pembaikan jalan, pembangunan kemahiran dan peningkatan komuniti. Berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya setelah beberapa siri, beberapa episod dan kes rasuah yang kita dengar yang melibatkan beberapa pemimpin politik, melibatkan beberapa pemimpin individu yang berprofil tinggi, pada akhirnya SPRM membuat satu pengakuan melalui Ketua Pesuruhjaya SPRM. Satu pengakuan. Ini barulah pengakuan paling panas. Kalau siasat kena ikut cakap orang, baik tutup saja SPRM. Ketua Pesuruhjaya Agensi Anti Rasuah Negara membidas pihak pengkritik kerana dilihat cuba menentukan hala tuju siasatan mereka dalam kes-kes berprofil tinggi. Menurut Azam Baki, pegawai SPRM yang terlibat akan menentukan sendiri siapa yang perlu dipanggil untuk membantu sesuatu siasatan berdasarkan dapatan mereka, bukannya berdasarkan persepsi orang ramai. Kalau nak kena ikut semua orang cakap dalam media sosial, baik tak payah ada SPRM, lebih baik tutup saja. Kamu siapa nak suruh-suruh kami panggil siapa orang yang perlu disiasat dan sebagainya?
Mengapa kita perlu dengar cakap orang yang tak tahu hujung pangkal siasatan SPRM? Katanya kepada Malaysia kini, tambah azam, dia tidak boleh mendedahkan dapatan dalam siasatan SPRM, tetapi ada sesetengah pihak yang suka membuat kesimpulan sendiri tanpa mengetahui kedudukan sesuatu kes. Katanya, siapa yang akan dipanggil untuk memberi keterangan bergantung kepada keperluan siasatan dan tidak mengambil kira sama ada orang itu ahli politik atau sesiapa saja. Menurut Azam Baki, pegawai SPRM yang terlibat akan menentukan sendiri siapa yang perlu dipanggil untuk membantu sesuatu siasatan berdasarkan dapatan mereka, bukannya berdasarkan persepsi orang ramai. Kalau nak kena ikut semua orang, menurut artikel ini, kalau nak kena ikut semua orang, cakap dalam media sosial baik tak payah ada SPRM, lebih baik tutup saja. Nah, saudara-saudara, menurut artikel ini lagi, tak kiralah dia tu siapa yang akan dipanggil untuk memberi keterangan bergantung kepada keperluan siasatan dan tidak mengambil kira sama ada orang itu ahli politik atau sesiapa saja. Tak kiralah dia tu Teresa Kok atau siapa SPRM, siasat berdasarkan undang-undang. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini pula, tunggu dokumen Ismail Sabri. Berikutan itu beberapa pihak menimbulkan persoalan mengapa SPRM tidak menyiasat pemimpin DAP terbabit bersama bekas pegawainya. Antara yang membuat desakan itu termasuklah Presiden Putra Ibrahim Ali yang percaya Kok telah melakukan kesalahan di bawah akta SPRM apabila gagal melaporkan bekas pegawainya kepada pihak berkuasa. Dalam perkembangan lain, Azam berkata, bekas PM Ismail Sabri akan dipanggil untuk memberi keterangan selepas sambutan Aidilfitri. Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan. Di sini saya selitkan beberapa jenis produk. Boleh tengoklah mana satu yang produk sesuai dengan Anda, sesuai di mata, sesuai di hati. Jangan kasih lama, tekan produk itu, klik. Cara nak order macam biasa, macam dekat Shopee. Oke, cerita hari ini adalah berkaitan dengan berita yang pernah kita dengar sebelum ini. Kononnya Anwar akan ditumbangkan. Kononnya Anwar bakal kehilangan sokongan MP. Bercakap tentang 14 MP. Akhirnya Ismail Sabri pun ada kata bahwa menafikan perkara itu. Tapi adakah beberapa faktor ataupun beberapa sebab yang kuat yang membolehkan Anwar Ibrahim akan tumbang pada masa terdekat ini? Mungkinkah selepas raya ataupun mungkin juga hujung tahun ini? Sedangkan kita ada dengar kenyataan daripada kepimpinan pembangkang bersedia untuk berhadapan dengan pilihan raya umum pada penghujung tahun ini. Tapi pada akhirnya, kalau nak cakap Anwar akan tumbang selepas raya, kalau kita nak cakap Anwar akan ditumbangkan pada tahun ini, saya rasa perkara ini tidak relevan untuk dilakukan, untuk dilaksanakan ataupun mana-mana gerakan untuk menumbangkan Anwar pada hari ini adalah tidak relevan. Kerana takkanlah Anwar pun akan jadi dalam senarai PM yang tidak sampai satu penggal. Mustahil lah. Sedangkan kita sudah beberapa kali mendengar beberapa berita baik berkaitan dengan ekonomi, pelaburan, dan juga baru-baru ini kenaikan gaji. Takkanlah asyik nak tumbangkan saja Anwar. Kepada mereka-mereka, saya pun tidak tahu siapa, geng-geng PNK, geng-geng Mahathir ataupun siapa sajalah yang cuba untuk memusuhi Anwar. Apakah sebab utama mereka nak tumbangkan Anwar? Ada yang kata mereka sebenarnya nak Anwar tumbang supaya mereka dapat berkuasa semula. Supaya kes mahkamah yang mereka hadapi, mereka dapat tutup. Saya pun tidak tahulah. Tapi kebanyakan netizen berkata begitu. Tapi itu hanyalah pandangan dan komen. Tapi pada akhirnya, persoalan yang paling utama, kenapa nak tumbangkan Anwar? Apa kata kita tunggu saja sehingga PRU 16? Sedangkan parti-parti yang menyokong Anwar Ibrahim pun
ahli-ahli parlimen yang menyokong Anwar Ibrahim pun belum pun mereka nak tumbangkan Anwar. Mereka tidak berpaling tada pun. Yang cerita berkaitan dengan ingin tumbangkan Anwar adalah biasanya daripada pembangkang ataupun musuh politik Anwar Ibrahim. Pada akhirnya, saudara-saudara, Anwar Ibrahim tetap menjadi Perdana Menteri. Dan kepada semua yang cuba untuk tumpaskan Anwar, tiada harapanlah. Kita nantikan saja pada PRU 16.